Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله الكذاب. حديث متفق عليه. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang demi ruang, peluang demi peluang, sehinggalah pada saat dan dikala ini dalam masih lagi kita dalam mood raya tak habis lagi. Jadi tuan-tuan mengambil manfaat dari bulan Syawal ini untuk sama-sama kita teruskan juga pengajian. Kalau tuan-tuan yang dulu Syawal ni sepanjang bulan kuliah tak ada. Tapi tahun ni alhamdulillah berlaku perubahan mendadak kepada semua masjid-masjid. Bulan Mei kebetulan kita duduk di hujung bulan April, masuk bulan Mei terus kuliah berjalan walaupun dalam bulan Syawal. Maka tuan-tuan tak terlalu lewat untuk saya ucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga segala amal ibadah kita yang telah pun kita lakukan sepanjang Ramadan yang lalu memberikan kepada kita manfaat dunia dan manfaat akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni taklah rasanya dekat perut ni masih lagi duk rasa kot rendang ke apa ke, rasa ketupat lagi kan. Tapi kuliah dah mula. Tapi tak apa tuan-tuan, sekejap lagi kalau kata ada rumah terbuka, mana pilah. Kita mai kuliah dulu baru kita pergi. Saya pun tak sat nak mai singgah dulu. Singgah dulu apa dekat rumah saya, dekat rumah mak saya, dia buat majlis sambutan raya, singgah sat. Orang tu suar muka sat. Tuan-tuan, jadi kita mai malam ni kerana agak lama juga kuliah kita tertangguh kan dengan Ramadan dan sebagainya. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung balik pada malam ni. Kita berhenti dulu dekat mana? Siapa ingat? Ingat tuan-tuan? Cerita Nabi Ibrahim kan? Kita berhenti kat kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail kan? Kita berhenti dekat tu, betul tak? Kita berhenti sampailah kepada cerita Nabi Ismail AS berada di bumi Mekah kan? Nabi Ibrahim pi melawat kali pertama kan, pi melawat kali pertama ketika mana Nabi lepas mana 13 tahun kan, 13 tahun diletakkan Nabi Ismail dengan isterinya Hajar duduk di bumi Mekah selama 13 tahun. Lepas selang 13 tahun baru mai balik. Pada umur itulah Nabi Ibrahim AS telah pun mendapat mimpi supaya menyembelih anaknya, menyembelih anak dia Nabi Ismail AS. Dan pada tahun tu jugalah tuan-tuan lahirnya seorang lagi anak Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, iaitulah siapa dia?
Tahun tu juga tahun ke-13 kelahiran, tahun pada umur 13 tahun ni lahir seorang lagi, Nabi Ishaq. Lahir Nabi Ishaq alaihi salam. Makna jarak umur antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq adalah 13 tahun jarak dia. Maknanya abang adik kandung ke abang adik tiri ke? Kalau dari segi keturunan, Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq abang tiri ke ataupun adik-beradik kandung ke? Adik-beradik kandung, sebabnya sebapa bukan semak. Satu bapa, ibu yang berlainan. Nabi Ishaq ibu dia Sarah, Nabi Ismail ibu dia Hajar. Maka dua beradik tapi satu bapa, maka dikira kandung. Dikira abang dan adik kandung. Ni tuan-tuan, Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail alaihissalam. Baik tuan-tuan, selepas 13 tahun jumpa, berlakulah penyembelihan dan sebagainya. Tak cerita panjang, cerita tu tutup dekat tu. Tuan-tuan pun tahu, tak larat dengar dah cerita tu. Kembalilah semula Nabi Ibrahim ke bumi Baitul Maqdis, balik semula ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis tuan-tuan, tiba-tiba dapat berita bahawa anak dia yang ada, dia telah Sarah telah mengandung kepada Ishaq. Siapa yang main abang? Dalam Al-Quran ada cerita tentang kisah ini. Macam mana Nabi Ibrahim ni didatangi oleh dua orang tetamu lelaki yang menyerupai laki-laki, mai jadi tetamu dia. Masuk ke rumah tuan-tuan, mai ke rumah tak bercakap sepatah. Tak bercakap apa. Saya pernah cerita bab ni kat tuan-tuan dah. Penerimaan tetamu tu. Sebab orang Arab dia punya style dia terima tetamu dengan cara dia rai tetamu habis-habisan. Ni kita ni dalam apa area ni lah, dalam satu masa, tempoh masa tengah menerima tetamu. Tuan-tuan, nak ambil cara Islam menerima tetamu ni macam mana? Ialah cara Nabi Ibrahim AS tu cara yang betul, cara yang tepat sekali. Mengalu-alukan kedatangan tetamu, menghormati tetamu, mengihtiram, memberi kemuliaan kepada tetamu. Mulia habis. Apa ada di rumah korek habis letak. Kami ni tak ada apa kat rumah ni. Ni apa, ada kuah kering dah duk perangat dekat 6 hari 7 hari dah. Tuan-tuan, kuah kering tu kalau kita letak dekat dengan roti menggali 2 keping, jalan tu. Dia tahu rumah kami tak ada roti kering, tak ada kuah kering ni. Rumah hampa ada, makan habis tuan-tuan. Barakah tetamu ni, bagilah apa pun dekat dia, dia makan. Buk keluar biar apa pun dekat dia. Habis tak ada, kalau main serbuk seredak dah roti apa ni, kuih raya pun letak pergi lah kat ada yang tu. Sebab tu tuan-tuan, orang tua-tua dulu, kelebihan dia apa? Kelebihan orang tua-tua, di rumah dia akan ada dua benda dan 3 benda akan ada kat rumah dia. Satu akan ada kopi, satu akan ada teh. Gula lah. Nombor 3 akan ada roti kering kerekes tu, roti petak tu, roti kering tu. Orang main macam mana pun akan ada satu teh dengan roti kering kerekes tu akan duduk depan dia. Lepas tu main tu masa upgrade pula roti Mary. Balik pergi cari lebih roti Mary apa semua ni. Tuan-tuan, saya pergi ke satu tempat dekat mana tau? Dekat Pokok Senar. Ada satu tempat, kawan saya main tempat, dia nama apa? Lok Sari Agro Farm. Tuan-tuan tahu tak? Saya pergi kat situ, dia buat tempat dia, tempat tepi bendang. Kita ni orang Pulau Pinang ni mana ada bendang semua. Pergi sana tuan-tuan, anak kita seronok sikit lah. Tangkap ikan puyu apa semua, dia bagi pancing tangkap ikan puyu apa semua. Tuan-tuan, petang tu dia jamu apa? Dia antara menu dia apa dia petang? Menu petang dia ialah kopi O dengan kering-kering tu. Tuan-tuan tahu dah, lajak makan lagu mana tak cukup roti kering-kering tu, dia berbelasa habis. Nostalgia dulu, rupanya baru tahu tetamu main rumah, bagi yang tu pun dah sedap dah. Tuan-tuan, jadi kita sebagai penerima tetamu kena terima seadanya tetamu. Dan adab orang bertamu kena ada adab juga.
orang yang mai bertamu ke rumah kita. Dia boleh mai, dia kena jadi orang yang masuk celek, keluarnya buta. Masuk rumah tu celek, keluar rumah jadi buta. Masuk rumah jadi celek, masuk rumah boleh bercakap, keluar rumah bisu. Ni adab tetamu, saya habaq lagu tu lah. Dia punya formula dia. Maksudnya apa? Pergi rumah orang, masuk dalam rumah orang, jadi buta. Sebab apa? Nampak benda tak elok, jangan bagi nampak. Kira tak nampak. Kita mai bertamu rumah orang, ada kalanya ada semok-semok lebih kurang, buat tak tahu. Jangan duk pergi tegur. Amboi, semok rumah, jangan pergi tegur. Jadi buta. Masuk rumah, sembang rabung dengan tuan rumah, tapi keluar rumah, jadi bisu. Kau mana bisu? Jangan cakap dah pasal rumah tadi kita pergi tak elok. Jangan habaq lah. Jangan pergi sembang. Aku pergi rumah dah kemarin. Allah, indah kabak daripada rupa dia lah. Apa duk kata tengok dia pakai smart, tengok pakai dia cantik ya, bini dia apa semua. Rumah Masya Allah Tabarakallah. Dia bawa lagu tu tuan-tuan. Jadi bisu, senyap. Tak payah komen, makan sedap tak sedap, tak payah komen. Ini adab bertamu ke rumah orang. Ni kita ni raya ni. Raya. Jangan duk beza antara rumah kita dengan rumah dia. Jangan beza rumah kita dengan rumah dia. Apa yang kita suka, kadang-kadang tak disukai oleh rumah orang lain. Rumah saya ada tau bunga macam ni. Awak rumah hang tak ada. Janganlah. Dia mungkin orang yang tak suka pada bunga. Saya sampai tadi saya tengok bunga ni tuan, saya terus kata kat Ustaz Nazih kita. Saya kata cantik bunga ni lah, lawa. Kena dengan putih punya meja, lawa. Tuan-tuan, ni ada orang suka bunga, ada orang tak suka bunga. Jangan kata pula rumah kami bunga banyak, rumah apa tak ada apa, dogoi lagu tu. Tak payah cakap. Bisukan mulut. Tuan-tuan, ini adab bertamu dan adab orang yang menerima tetamu. Nabi Ibrahim terima tetamu, dia bagi semua. Walaupun tetamu tu tak bercakap. Tetamu tak bercakap apa pun, masuk rumah lagu tu dia duduk, dia bagi makan. Bagi pula, ingat dia bagi apa? Anak lembu. Bagi makan anak lembu ni golek kira barang premium lah, barang mahal Tuan-tuan, jamu habis-habisan, dah habis jamu baru tanya, mai ni cari apa? Tak bercakap. Suruh makan, tak makan. Dia tak makan tuan-tuan. Orang Arab kalau disuruh tetamu tak makan, something wrong. Itu tanda orang tu ada niat jahat. Bila tanya rupanya dua orang ni siapa dia? Malakani, dua orang malaikat yang datang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk khabarkan dua berita besar. Satu perkhabaran ialah tentang apa? Satu perkhabaran ialah tentang keadaan anak saudara Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitulah Nabi Lut alaihissalam, yang mula berhijrah keluar daripada Mesir membawa barang dagangan, barang-barang perusahaan dia, barang ternakan dia, bawa pergi ke kota Sodom. Sampai kota Sodom, dakwah kepada orang Sodom tak terima, buat perangai songsang LGBT. Bila buat perangai songsang, ditegur tak mau terima, last sekali malaikat turun mai habaq, wahai Nabi Ibrahim, Nabi Lut tu kami dah habaq dekat dia dah. Suruh dia buat persediaan, keluarkan orang-orang yang beriman kepada Allah, tinggalkan kepada kaum yang derhaka ini. Kerana apa? Akan turun azab Allah ke atas mereka ni. Nabi Ibrahim kata apa? Wahai malaikat, Nabi Lut tahu dah kau pasal kes ni? Tahu dah. Baiklah, kalau gitu silakan. Nombor 2, beritanya apa? Beritanya, wahai Nabi Ibrahim, aku nak khabarkan kepada kamu, Allah suruh khabarkan kepada kamu wahai Ibrahim, tentang dalam rahim isteri kamu yang namanya Sarah telah ada zuriat keturunan kamu. Nabi Ibrahim menerima berita itu dengan hati terbuka. Khabarkan pula kepada Sarah. Sarah dapat berita, gelak, bukan kata senyum, gelak. Kau gelak, takkan kot. Wa ala ra'si syaiba, atas kepala aku ni dah ada uban dah. Aku dah tua dah. Aqaran, aku ni bukan mandul kau.
Aku ni mandul, mana boleh nak beranak? Malaikat tuan-tuan, Nabi kalau Allah berkehendak, maka berkehendaklah dia untuk beri rezeki ni. Dapat anak tuan-tuan, dikeluar je anak ni, lahir je anak ni, Nabi Ibrahim ambil bersempena dengan first impression, first perasaan, first luahan daripada isteri dia. Dengan ketawa tadi itu diberi nama anak dengan bahasa Ibrani. Ambil bahasa Ibrani, bagi nama anak ini dengan nama Ishaq, yang artinya ialah ketawa. Ishaq tu artinya ketawa dalam bahasa Ibrani. Bagi nama kat dia. Bila bagi nama tuan-tuan, membesarlah dua-dua ni. Dari keturunan Nabi Ismail dapatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Nabi Ishaq alaihi salam, Nabi Ishaq alaihi salam telah pun berkahwin dengan kehendak Allah. Baru kita ambil balik pokok, baru kita ambil balik tuan-tuan. Dengan kehendak Allah, Ismail mempunyai 12 orang anak laki-laki dari isterinya yang anak mudat. Kita ingat kan cerita ni, cerita itu dah. Pertama kahwin, Nabi Ibrahim mai, isteri ni mengadu, kata dia duduk miskin lah, susah, suami dia ni orang susah lah, tak larat duduk dengan suami dia lah. Akhirnya Nabi Ibrahim kata apa? Wahai baitau kat Ismail, suruh tukang habis makan ketupat lupa habis. Suruh tukang alang pintu. Habaq kat suami hang, tukang alang pintu rumah hampa dah rosak. Nabi Ibrahim faham, Nabi Ismail faham. Bila Nabi Ismail balik, isteri dia, abang kan tadi ada seorang mai, dia kata kat kita, dia kirim salam kat abang, dan dia abang suruh tukang alang pintu kita rosak. Nabi Ismail faham bahawa itu kiasan daripada ayahandanya supaya menceraikan isterinya, kerana isteri ni tak bagus, duk pergi mengadu ke orang. Ni tuan. Mai kali kedua pula, mai kali kedua tak jumpa juga dengan Nabi Ismail. Mai kali ni tanya, macam mana hidup dengan Ismail, okey ke? Isteri nombor 2, anak mudat ni. Ini nombor 2 kahwin dengan anak mudat. Yang pertama kahwin dengan anak orang Jurhum. Yang kedua kahwin dengan anak mudat, ketua kepada kabilah Bani Jurhum juga. Tuan-tuan, bila kahwin dapat anak 12 orang. Isteri ni kata apa? Kami hidup seronok. Suami saya duduk dengan aman bahagia, dia seorang yang soleh. Kami bahagia dengan apa yang Allah beri kepada kami. Oh tuan-tuan, Nabi Ismail kata, Nabi Ibrahim kata apa? Kirim salam kepada suami kamu dan khabarkan kepada dia bahawa alang pintu rumah dia cantik, elok, tak payah tukar. Tuan-tuan, fahamlah bahawa isteri itu baik dan bagus. Ini tuan-tuan yang berlaku pada Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam balik ke Baitul Maqdis, jumpa dengan di Mekah. Nabi Ismail ada 12 orang anak laki-laki dari isterinya anak mudat. Nama-nama mereka ni ialah siapa? Pertama Nabid, Qidar, Adba'il, Mibsham, Mishma', Duma, Misha, Hudud, Yitma, Yinur, Nafis dan Qidman. Yang kemudiannya mereka inilah menubuhkan 12 puak yang menghuni Mekah. Dengar tuan-tuan betul-betul, 12 orang anak Nabi Ismail, mereka ni lah yang telah pun menyebarluaskan keturunan di Mekah. Anak Nabi Ismail ada berapa orang? 12. Nabi Ibrahim pecah 2, satu Ishaq, satu Ismail. Ismail di Mekah anak 12 orang. 12 orang inilah yang telah menghuni Mekah dan menjalankan perdagangan antara Yaman, Mekah dengan Yaman. Depa duduk, depa 12 orang ni. Lingkungan geografi Syria dan juga Mesir. Selepas itu puak ini bertaburan di seluruh di luar semenanjung Arab, kecuali puak Nabid dan Qidar. Dua puak ini kekal di Mekah. Lagi 10 lagi bertebaran, ada yang lesap dan tak dijumpai dah. Dua ni, Nabid dengan Qidar, yang kekal duduk di Mekah. Anak-anak laki-laki Nabid
digelarkan dengan nama Nabitiyah. Puak dia pun nama Nabitiyah. Membangunkan sebuah tamadun di utara Hijaz dengan menubuhkan sebuah kerajaan kuat yang mengembangkan sayap kekuasaannya ke atas puak-puak di sekitar wilayah mereka, terus menjadikan Petra di Jordan sebagai ibu negeri. Tak ada siapa berani cabar kekuasaan ini sampailah orang Rom berjaya melenyapkan kerajaan Nabitiyah ni. Orang Rom, bila Rom berkuasa, dialah yang mai tu tuan-tuan, dia yang buat bagi lenyapnya kerajaan Nabitiyah ni. Baik. Dan apabila dibuat satu kajian oleh Sulaiman An-Nadwi, dia buat satu kajian dan akhirnya dapat buat kesimpulan bahawa puak Aus dengan Khazraj, puak Aus dengan Khazraj itu bukanlah asal daripada suku Qataniyah. Kita dah baca dulu pada awal-awal kitab dulu, ada puak nama Qataniyah. Aus dengan Khazraj bukan daripada Qataniyah, tapi dia mai daripada Nabitiyah. Aus dengan Khazraj, yang tu kita kenal sebab depa ni duduk di mana? Asal Yaman bertolak masuk ke Madinah. Aus dengan Khazraj. Yang tu pun kita ingat sebab berlakunya peristiwa hijrah. Nabi telah menyatukan. Tu pun pasal lagu. Kan lagu hijrah tu kan? Menggabungkan Aus dengan Khazraj. Baik tuan-tuan. Sementara itu keturunan Qidar, anak laki-laki Ismail yang seorang lagi, tetap di Mekah dengan bilangan zuriat kian bertambah. Antaranya ialah inilah daripada Qidar ini. Daripada Qidar ini tuan-tuan, dia pecah keturunan itu sampailah kepada Adnan, anak laki-laki kepada Ma'ad, yang mana Arab Adnaniyah ini mengesan asal usul nenek moyang mereka. Adnan ialah nenek ke-21 dalam siri keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi pernah kata apa? Nabi kata baginda akan berhenti ketika Nabi kalau susun galur keturunan Rasulullah, Nabi akan berhenti kepada Adnan. Kemudian Nabi kata apa? Perawi silsilah berbohong. Lepas daripada itu, Nabi kata apa? Kalau mai lebih daripada itu, perawi bohong, dia kata. Nabi cakap aku tu. Adnan itu tuan-tuan sampai dekat tu. Adnan itu datang daripada keturunan Qidar. Kalau orang tanya kat tuan-tuan, Nabi kita sangkut dengan Nabi Ismail kok mana? Tuan-tuan nak jawab apa? Masjid Al-Qahar. Ingat pesan saya. Tuan ingat benda ni elok-elok. Kalau orang tanya kat kita, Nabi kita sangkut dengan Nabi Ismail kok mana? Kita pergi Kenuri, jumpa kawan ni, dia adik beradik kita. Kita tahulah adik beradik, tapi tak tahu kita ni kita pun kenal. Ni adik beradik saya, sangkut dengan saya. Sangkut dengan saya. Contoh, kita selalu cakap lagu tu kan. Dia sangkut dengan saya. Kalau orang tanya tuan-tuan, sangkut kok mana? Tuan-tuan nak jawab apa? Ada sangkut belah bapak. Lalu kita cakap tuan, sangkut belah bapak. Kalau orang tanya lagi, kok belah bapak, kok belah mana? Kacau. Adalah kau nak kira susah juga kita cakap apa tu. Sebab kita tak tahu. Kita buku dulu tu lah. Tuan-tuan ingat, tapi kalau salah keturunan Rasulullah, jawapan mesti ada. Tuan-tuan jawab lagu ni. Anak Nabi Ismail ada berapa orang? 12. Yang tinggal di Mekah berapa? 2. Satu nama dia Nabit, 2 nama dia Qidar. Okey. Nabit buat kerajaan, saya buat kesimpulan senang bagi tuan-tuan senang ingat. Nabit buat satu kerajaan yang mana sampai dia telah pun menjelajah sampai ke Petra, Jordan. Tapi akhirnya kalah dengan orang Rom. Boleh ingat Qidar pula duduk di Mekah dan berkembang zuriat dia di Mekah. Dan Qidar inilah merupakan sangkut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sangkut dekat mana ustaz? Sangkut dekat Adnan, keturunan ke-21 Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh ingat dah ni? Boleh ya? Lepas ni suruh cerita balik Nayo. Tuan-tuan kena banyak cerita. Kena sirah ni duduk di kalangan tuan-tuan sembang-sembang. Baru kita boleh ingat. Sembang-sembang. Nak bagi formula pun macam surpresa pula. Tapi saya nak suruh tuan-tuan ingat lah. Sebab ni cerita Rasulullah. Ingat. Nabi Qidar. Nabi Maikut Qidar. Nabi Maikut Qidar. Qidar daripada mana? Daripada Adnan. Adnan ni keturunan ke berapa? 21. Cukup lah. Ingat tu pun besar rahmat dah. Ingat tu pun besar rahmat dah. Kalau ingat yang tu tuan-tuan telah pun menjangkau 2 tapak, 3 tapak lebih daripada orang lain lah. Dari segi pengetahuan tentang silsilah keluarga Rasulullah SAW. Jom kita berpindah ke Nabi Ishaq alaihissalam. Baik, kita pindah ke Nabi Ishaq. Nabi Ishaq walaupun tak cerita dalam ni, kita dalam kitab tak ada cerita, tapi saya nak tuan-tuan tahu tentang Nabi Ishaq. Nabi Ishaq apabila dia telah pun berkahwin dengan satu orang isteri, dia duduk di Baitul Maqdis, bila dah dewasa dia dikahwinkan dengan isteri dia bernama Raihana. Kahwin dengan Raihana, dapat 2 orang anak laki-laki kembar. Dapat 2 anak laki-laki kembar. Anak laki-laki kembar tu tuan-tuan, seorang abang nama Aisyu, yang si adik nama dia Yaqub. Yang mana tuan-tuan kenal? Yaqub lah. Kan? Itulah Nabi Yaqub alaihissalam. Kalaulah Nabi Ismail itu ada 12 orang anak, Nabi Ishaq ada berapa orang anak? 2. Tetapi angka 12 itu tetap ada pada keturunan Nabi Ismail, tetap ada pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, kerana daripada situlah tuan-tuan, daripada keturunan daripada keturunan Ishaq dapat Aisyu dengan Nabi Yaqub. Dari Nabi Yaqub ni tuan-tuan dapat 12 orang anak yang mewakili, setiap satu dari anak Nabi Yaqub alaihissalam mewakili satu puak kepada bangsa Bani Israel. Jadi berapa puak Bani Israel? 12. Nak cerita panjang lah pasal Nabi Yaqub ni, dah 8 lebih dah tuan-tuan. Nabi Yaqub ni tuan-tuan masuk pilih sikit noh, sebab dia namai keturunan Nabi Ibrahim ni. Asalnya Nabi Yaqub ni tuan-tuan, dia dengan adik dia ni, dengan abang dia dengan Aisyu ni tak sekepala. Abang dia ni tuan-tuan cemburu kepada kemanjaan dan kasih sayang yang diberikan Nabi Ishaq dan Raihana kepada Nabi Yaqub, anak nombor 2, kecil sekali. Oleh kerana tuan-tuan sampai tahap bergaduh, Nabi Yaqub ni dah main sabar, tak pernah balas pun ke Aisyu, sampai tahap dah mula berlakunya hasad dan dengki. Dia nak berlaku macam cerita Habil dengan Qabil dulu dah. Nak berulang kembali tuan-tuan cerita tu. Akhirnya Nabi Ishaq dan Raihana telah pun menyuruh Nabi Yaqub pi jumpa dengan bapa saudara depa. Pi jumpa dengan bapa saudara yang bernama Lubban bin Batuil. Nama Lubban bin Batuil yang duduk dia dekat mana? Siapa boleh habang kat saya, memang hari ni saya bagi hadiah kat dia betul. Tuan-tuan ingat tak kampung Nabi Ibrahim kat mana?
Cerita dulu lah. Dekat mana? Di Babylon kan, kawasan Babylon yang bernama Allah Muhammad, kawasan yang bernama Faddam Al-A'rab. Saya pun demai makan ketupat banyak, demai ni. Nama tempat Faddam Al-A'rab di kawasan Babylon. Nabi Ishaq kata, hamba sekarang ni pergi jumpa dengan bapa saudara hang bernama Labban bin Batuil yang berada di kota Faddam Al-A'rab. Kota itulah kota kampung Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dulunya. Di situlah dia bergaduh dengan siapa? Namrus kan? Kan dia bertengkar dengan Namrus. Di situlah tuan-tuan yang jadinya peristiwa antara Nabi Ibrahim dengan Namrus. Balik ke sana. Labban bin Batuil ini tuan-tuan, orang kaya. Nabi Yaqub ikut arahan bapa dia, pi ke Faddam Al-A'rab, jumpa. Bila ketuk-ketuk pintu rumah, tak pernah jumpa apa saudara ni. Facebook pun tak ada. Nak tahu muka macam mana. Bila ketuk-ketuk pintu tuan-tuan, tengok-tengok, yang buka pintu tu adalah anak perempuan yang kedua daripada Labban bin Batuil. Anak dia kedua bernama Rahil. Rahil ni buka tuan-tuan, cinta pandang pertama, tengok-tengok muka, oh Allah, dia ni ada anak perempuan. Nabi Yaqub tengok-tengok, jatuh rasa suka kepada Rahil ni. Bila bapa saudara ni keluar tuan-tuan, tengok-tengok anak saudara ni, peluk menangis ni. Sebab apa? Pernah jumpa lama, tak pernah tengok. Masuklah, bagi makan, bagi minum, seronok-seronok ni tuan-tuan. Dia pun sampaikan, dia kata, pakcik, mak dengan bapak kirim salam. Mak dengan bapak kata suruh saya duduk dekat sini dengan pakcik, duduk sini dan pakcik kena jaga saya. Labban kata apa? Tak ada masalah, duduk dengan saya orang kaya. Labban betul orang kaya. Duduk tuan-tuan. Akhirnya dia bersurau. Labban ni ada dua orang anak, satu nama Rahil, satu lagi nama Layya. Seorang nama Rahil, seorang nama Layya. Layya ni kakak, Rahil ni adik. Lalu bersurau. Nabi Yaqub bersurau, kata, pakcik, saya dah duduk lama-lama macam ni lah. Saya ingat saya nak berumah tangga. Pakcik kata, oi boleh, bagus. Jadi pakcik, saya nak kahwin dengan seorang anak pakcik. Oi boleh, no problem. Kalau macam tu, dengan syarat saya kena kerja dengan pakcik 7 tahun. 7 tahun kerja dengan pakcik. Lepas 7 tahun kerja, pakcik bagi kahwin dengan anak pakcik. Nabi Yaqub kata apa? No problem, boleh. 7 tahun kerja tuan-tuan, akhirnya dia bagi kahwin. Dalam kepala Nabi Yaqub ni, dia punya ingat ialah siapa dia? Rahil. Tiba-tiba malam nak kahwin, pak saudara main tak buka Layya. Nabi Yaqub kata, saya nak Layya, saya nak Rahil, bukan Layya. Pak dia kata apa? Adat kita di sini tak boleh kahwin dengan adik jika kakak belum kahwin, tak hilang duit. Jadi kalau gitu macam mana pakcik? Kahwin dengan Layya. Kahwin dengan Layya tuan-tuan. Bila kahwin dengan Layya, Nabi Yaqub ni muka monyok sikit lah. Nabi Yaqub kata kalau gitu, Nabi yang Labban kata apa? Kalau macam ni, macam tu, kalau nak kahwin dengan Rahil juga, lagi 7 tahun kena kerja dengan pakcik, tak boleh keluar mana. Nabi Yaqub kata 7 tahun pun 7 tahun lah. Kerja lagi 7 tahun. Lepas habis 7 tahun tuan-tuan, kahwin dengan Rahil. Dengan Layya, kahwin, lepas kahwin dapat anak 10 orang. Dengan Layya kahwin anak dapat 6 orang. 6 orang anak. Itu cara tak bercinta. Kahwin dengan Rahil dapat anak 2 orang. Bila kahwin dengan Layya, mula-mula kahwin, bapak bagi hadiah. Hang kahwin dengan Layya kan? Pakcik bagi hadiah kat hang seorang pembantu perempuan.
Akhirnya Nabi Yaqub disuruh oleh Leah, abang, dia tegak membantu tak dia apa? Abang kahwin dengan dia. Nama Zulfa. Kahwin dengan Zulfa. Kahwin dengan Zulfa dapat anak lagi 2 orang. Kemudiannya dia kahwin pula, dia kahwin dengan Rahil, bagi seorang lagi hadiah pembantu perempuan. Rahil pun kata, abang dekat bagi membantu tak dia apa? Abang kahwin dengan dia. Kahwin pula dengan pembantu pada Rahil yang nama Zabalun. Bila kahwin dengan Zabalun dapat anak lagi 2 orang. So equal to 6 to 2. Dapat berapa? 12 orang. Itulah 12 orang anak Nabi Yaqub alaihi salam. Ada faham? Boleh ya? Boleh. Saya nak bagi cerita bagi tuan-tuan senang faham. Maka di situlah tuan-tuan, azan ke? Masuk dah kau. Oh, tak ada bunyi yang ni. Terlajak. Sikit ni. Belum ni. Okey. Tak payah bagi sini saya. Baik tuan-tuan. Dia bila kahwin dapat 12 orang anak, maka kesimpulan dia ialah keturunan Nabi Ibrahim ni 12 ni tak lari. Nabi Ismail 12 orang anak, Nabi Ishak 12 orang cucu daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Boleh nak? Di situlah tuan-tuan berkembangnya Bani Israel daripada keturunan Nabi Ishak. Nabi Yaqub, daripada keturunan Nabi Yaqub di sebelah Nabi Ishak. Berkembangnya zuriat keturunan di Mekah orang Arab daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam, yang bakinya dari 12 orang anak terbagi kepada 2, Nabi dengan Qidar, 2 orang ni. Tapi yang kekal ialah Qidar, kekal di Mekah. Baik tuan-tuan, sambung sikit lagi tuan-tuan. Azan belum? Tak lagi kan? Tak lagi, sambung lagi. Baik tuan-tuan. Tak payah azan? Tak payah azan Sambung. Okey, sambung. Tuan-tuan suka dengar cerita ni. Tapi sirah macam tu lah tuan-tuan. Sirah ni dia dengar dan kena ingat-ingat lah. Ingat-ingat sama-sama. Dia kena ingat sikit-sikit. Jadi kita ada jawapan nak bagi ke orang. Bukan apa tuan-tuan. Sebenarnya satu keaiban juga kepada orang Islam, jika kita ditanya tentang Rasulullah, kita hanya tahu tentang sikit je. Kita tahu sikit je. Bila orang tanya lebih sikit, kita tak tahu. Jadi kita yang main mengaji ni tuan-tuan kena ada jawapan-jawapan ni. Persediaan jawapan ni. Nak apa? Kita nak kata contohlah. Kok mana perkaitan antara Bani Israel dengan orang Arab Islam ni? Dengan orang Arab ni apa perkaitan? Apa jambatan yang menghubungkan? Tuan-tuan nak jawab apa? Siapa penghubung antara Bani Israel dengan orang Arab? Siapa dia? Nabi Ibrahim lah. Sebab itu tuan-tuan, Abana, dipanggil Abana, bapa kami, bapa kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu tuan-tuan, orang Yahudi pun mengakui Nabi Ibrahim sebagai Abraham adalah daripada Nabi dia kata. Mai orang-orang Nasrani, orang Kristian pun kata Abraham ni adalah Nabi dia. Dia pun mengaku juga. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi Ibrahim ni penghubung. Dia penghubung pada beberapa keturunan yang telah pun tersebar. Baik tuan-tuan, sambung. Kita balik semula ke kota Mekah. Kita tengok tuan-tuan kepada Nabi Ismail balik. Tadi sampai kepada Adnan, Nizar. Daripada Adnan itu tuan-tuan, ada seorang nama Nizar. Nizar satu-satunya anak lelaki Ma'ad. Nabi Qidar, yang sangkut dengan Qidar adalah Ma'ad. Yang sangkut dengan Ma'ad adalah Nizar. Nizar ni adalah anak kepada Ma'ad.
mempunyai 4 orang anak laki-laki yang bercabang kepada 4 puak. Seorang nama Iyad, seorang nama Anmar, seorang nama Rabi'ah, seorang nama Mudar. Anak Nizar ada 4 orang. Yang keempat ini, nama Mudar ini, dialah yang telah menghubungkan kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan, kalau ada whiteboard saya senang ceritalah. Senang nak lakar tuan-tuan nampak. Tapi kalau saya duk abang lagu ni, tuan-tuan duk nampak macam blur-blur lagu tu, kena pula dengan lemang ketupat tuan-tuan, dia sangkut kat skala 3. Memang tak lepas ha. Betul tak apa tuan-tuan? Kita cerita bagi tuan-tuan nampak apa yang jadi gini. Baik. Puak Mudar bercambah menjadi 2 kumpulan. Satu nama Qais Ailan bin Mudar dan suku-suku Ilyas bin Mudar. 2. Satu Qais Ailan bin Mudar, satu seorang lagi ialah Ilyas bin Mudar. Dari suku Qais Ailan ialah Banu Salim, Banu Hawazin, Banu Ghatfan yang keturunannya lahir Abs, Zubyan, Ashja' dan Ghani bin Ashur. Dari suku Ilyas bin Mudar ialah Tamim bin Murrah, Hudail bin Mudrika, Banu Asad bin Khuzaimah dan suku-suku Kinan bin Khuzaimah. Dari sini datangnya kaum Quraisy. Dari sini, daripada mana? Daripada keturunan Qais Ailan. 2, satu Ilyas Qais Ailan bin Mudar, satu lagi Ilyas bin Mudar. Yang mai keturunan Quraisy. Ni nak cerita mai Quraisy ni mai mana? Quraisy tu asal mana? Quraisy tu asal daripada keturunan Ilyas bin Mudar. Mudar bagi 2, satu Qais bin Ailan, satu Ilyas bin Mudar. 2. Quraisy, saya nak bagi pendek kan, nak tuan ingat, Quraisy mai daripada Ilyas bin Mudar. Daripada mana mai ni? Dari keturunan Nizar. Nizar mai mana? Daripada anak Ma'ad. Ma'ad mai mana? Ma'ad daripada Adnan. Adnan dah mai pada mana? Adnan mai pada Qidar. Qidar mai mana? Qidar anak Nabi Ismail. Okey. Clear. Dia mai pada bawah balik. Tadi mai pada atas, mai turun bawah. Ni mai pada bawah, naik ke atas balik. Boleh clear? Kau saya seorang clear. Tuan-tuan tak apa nak clear. Tuan-tuan. InsyaAllah. Tuan-tuan dengar. Moga-moga tak banyak, dapat sikit. Kurang-kurang tuan dapat jawapan hari ni. Rasulullah daripada keturunan siapa? Ismail. Jawab dengan dada naik Ismail. Daripada belah mana? Qidar. Nabi Ismail nak dia berapa? 12. Tuan-tuan dapat jawapan aku, tuan-tuan kira balik hari ni kenyang. Baik tuan-tuan, sikit nak bagi perhabis bang. Banyak-banyak tuan-tuan, banyak-banyak tuan-tuan tak ingat ni. Puak Mudar habis dah tu. Kaum Quraisy pula bertambah kepada beberapa puak. Paling terkenal ialah Jummah, Salun, Adi, Makhzum, Tayyim, Zahra dan 3 suku Qusay bin Kilab. Abdul Dar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay dan Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf pula bercambah kepada 4 puak, Abdul Syams, Naufal Muttalib dan Hashim. Sepatutnya diingat bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memilih keluarga mana? Antara empat ni, satu ini puak Quraisy antara puak Quraisy kita dengar elok satu Jummah, nombor 2 Salun, nombor 3 Bani Adi. Bani Adi ni bani yang agak masyhur. Makhzum tuan-tuan biasa dengar. Tayyim mungkin jarang dengar. Zahra biasa dengar. 3 suku lain Qusay bin Kilab biasa dengar, sebab dia main dalam silsilah keluarga Rasulullah. Abdul Addar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay dan Abdul Manaf bin Qusay. Keluarga Abdul Manaf pula bercambah kepada 4. Okey, daripada 4 ni tuan-tuan teka kat saya nah. Nabi mai pada mana? Ada 4 ni. Satu ialah Abdul Syams, nombor 2 Naufal, nombor 3 Muttalib, nombor 4 Hashim. Nabi kita mai pada mana? Mana?
Ada 4 ni. Allah pilih yang mana 4 ni? Hashim. Allah pilih mana? Hashim. Nabi kita mai daripada keturunan Quraisy, daripada Bani Hashim. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Wa ana Hashimi, aku daripada keturunan Bani Hashim. Wallahu a'lam. Okay, tuan, wallahu a'lam. Itulah sabda Nabi SAW. Allah telah memilih Ismail daripada anak-anak lelaki Ibrahim, Kinanah daripada anak-anak lelaki Ismail, Quraisy daripada anak-anak lelaki Kinanah, Hashim daripada anak-anak lelaki Quraisy, dan dia memilih aku daripada anak lelaki Hashimi, daripada anak lelaki Hashim. Wallahu alam, tuan-tuan. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini ada barakah. Baru lepas habis puasa sambung cerita Rasulullah. InsyaAllah, tuan-tuan, moga-moga Allah beri kita kefahaman, Allah kekalkan ingatan, Allah beri kita kemudahan, melancarkan, melunakkan lidah untuk bertutur dan membaca Al-Quran. Moga-moga, tuan-tuan, Allah menajamkan akal fikiran untuk memikirkan kebaikan dan mendapatkan kemanfaatan. InsyaAllah, tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Saya minta maaf banyak-banyak, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung pula nanti dengan tajuk yang kedua, pemerintahan dan penguasaan di kalangan bangsa Arab. Orang Arab ni dia menguasai apa, dan bagaimana cara pemerintahan dia. Sama ada dia ni demokratik, ataupun dia ni autokratik, ataupun dia laissez-faire. Dia ni jenis lagu mana? Nanti kita bincang, tuan-tuan. Orang Arab ni style dia pemerintah macam mana, InsyaAllah, tuan-tuan. Demokratik ni macam mana cara dia, saya akan terang, tuan-tuan. Autokratik ni macam mana cara dia, laissez-faire ni macam mana, ke ada cara lain pemerintahan dia, corak pengurusan dia macam mana. Ada yang dipanggil sebagai management by walking around, ada jenis pergi jalan tengok macam mana keadaan. Kita akan bincang dengan lumat-lumat nanti pada bulan depan InsyaAllah kot ada. Saya tengah berkursus 10 bulan, tuan-tuan. Ni bulan ni saya ada di Penang. Bulan depan saya akan ada di Jitra sebulan pula. Bulan puasa baru ni sebulan ada di Jitra. Ni bulan ni Syawal ada di Penang, kemudian bulan depan akan ada balik di Jitra. Kemungkinan awal bulan tu saya dah kat Penang lagi. Kuliah kita di awal bulan, insya-Allah, tuan-tuan. Moga-moga dapat bertemu kembali pada bulan depan. Wallahu alam, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa bin nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.